Cik Rizal tak ada? Tak ada. Cuti kat ni. Covid ke? Tak ada. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan meneruskan sambungan pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Merupakan kuliah bulanan kita di surau ni. Dan kita telah pun membaca tafsir daripada surah Yusuf, iaitu surah yang ke-12 Dan sambungan pada tengah hari ini ayat 67 surah Yusuf. Ayat 67 surah Yusuf. Muka surat 243 bulan lepas kita telah berhenti ayat 66. Kita akan sambunglah pada tengah hari ini insya-Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladhu 'ilmin lima 'allamnahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ayat 67 kita baca ni sambungan daripada kisah yang telah kita baca sebelum ni, kisah Nabi Yusuf lah yang telah kita baca dalam ayat sebelum ni. Dalam ayat sebelum ni Allah Ta'ala cerita pada kita bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam telah mengambil sumpah lah telah mengambil sumpah daripada anak dia, mana telah meminta anaknya untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di atas permintaan mereka, pujukan mereka. Mereka telah pujuk Nabi Yaqub alaihissalam untuk melepaskan Bunyamin, yang mana kita sudah maklum dan kita sudah ketahui sebelum ni, pada asalnya Nabi Yaqub alaihissalam ni tidak mahu melepaskan Bunyamin. Kerana bimbang perkara yang telah berlaku kepada Yusuf suatu ketika dulu juga akan berlaku pada Bunyamin. Sebab dalam peristiwa yang telah lama dulu berlaku, Nabi Yaqub pernah melepaskan anak dia Yusuf bersama dengan abang-abang Yusuf lah. Apabila mereka meminta kepada Nabi Yaqub untuk membawa Yusuf bermain-main, bersia-sia, berseronok, mereka telah minta dan merayu kepada ayah mereka untuk membawa Abu Yusuf. Dan ketika itu Nabi Yaqub telah melepaskan Yusuf alaihissalam bersama dengan mereka. Tapi natijah daripada apa yang berlaku itu, apabila mereka telah membawa Yusuf untuk bermain-main,
Maka ketika itu mereka tidak membawa pulang Yusuf AS. Ya, mereka telah meletakkan Yusuf dalam telaga lah. Dan mereka telah berbohong kepada ayah mereka dengan mengatakan Yusuf telah dimakan oleh serigala. Ya. Nabi Yaqub AS tidak percaya ketika itu. Dan Nabi Yaqub dapat mengetahui daripada apa yang berlaku itu bahawa anak dia tu telah berbohong kepada dia. Anak-anak dia tu telah berbohong kepada dia. Maknanya mereka telah colek Yusuf AS. Kalau kita dapat faham, mereka telah curi lah. Kenapa saya terjemah curi? Sebab akan datang ni kita akan cerita balik. Ni ya. Padahal mereka telah mencuri Yusuf daripada Yaqub. Ni ya. Sehingga Nabi Yusuf ketika itu, sehingga Yaqub ni telah berpisah dengan Yusuf sekian lama, berpuluh tahun telah kehilangan Yusuf. Mana punca penderitaan yang dialami oleh Nabi Yaqub AS itu berpunca daripada perbuatan anak dia sendiri. Ni ya. Jadi kerana pengalaman Nabi Yaqub AS sedemikian, apabila mereka merayu kepada ayah mereka, mana anak-anak Nabi Yaqub merayu kepada Nabi Yaqub untuk melepaskan Bunyamin. Memang mereka merayu. Kenapa mereka minta supaya dilepaskan Bunyamin? Sebab menteri Mesir, yakni Yusuf lah ketika itu sudah menjadi menteri. Menteri Mesir ketika itu telah meletakkan syarat untuk kedatangan kali yang kedua mesti kena ada Bunyamin. Kalau tidak ada Bunyamin, syarat utama untuk mendapatkan gandum Bunyamin. Mana kalau Bunyamin tidak ada, memang kedatangan mereka kali yang kedua ini sia-sia saja, tidak akan diberikan gandum. Ni ya. Nabi Yusuf kata dalam ayat sebelum ni, ya. Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun. Kalau kamu tidak membawa adik kamu Bunyamin akan datang ni, fala kayla lakum 'indi, maka aku tidak akan memberikan gandum pada kamu. Wala taqrabun, dan jangan kamu mendekati aku, mana jangan berjumpa dengan aku. Mana syarat utamalah Bunyamin. Jadi mereka telah pujuk rayu ayah mereka sungguh-sungguh. Dan akhir sekali dalam peristiwa sebelum tu kita sudah baca, apabila mereka buka guni gandum, mereka telah mendapati gandum, guni itu dipenuhi dengan gandum, dan dalam masa yang sama barang-barang yang mereka serahkan kepada menteri itu dipulangkan balik. Maknanya secara ringkas kita sebut, menteri telah memberikan gandum secara percuma. Gandum diberikan, barang tidak ambil lah, bahasa kita. Jadi sukalah mereka, sehingga mereka kata bila mereka buka guni gandum tersebut, mereka dapati barang-barang itu dipulangkan kepada mereka. Lalu mereka kata, ya qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ya wahai ayah, apa lagi yang kita nak? Ya, apa lagi yang kita nak petikaikan? Tentang kebaikan yang dilakukan oleh menteri. Barang-barang kita ini semua telah dipulangkan kepada kita. Gandum bukan dipulangkan barang gandum tidak bagi, tidak. Dipulangkan barang gandum itu diberi dengan sempurna. Dengan sempurna. Penuhlah. Kita sudah cerita dah sebelum ni. Jadi ketika itu timbul keyakinan Nabi Yaqub AS, kiranya apa yang yang dilakukan, yang diberitahu oleh anak-anak mereka, anak-anak dia ketika itu, terkandung kebenarannya. Walau bagaimanapun Nabi Yaqub sebagai seorang ayah dan sebagai seorang manusia ni tidak tahu perkara yang gaib. Perkara yang sebenar yang berlaku di Mesir sana, Nabi Yaqub tidak tahu. Walaupun dia seorang nabi, tapi ilmu dia tu tidak sempurna. Ya, Nabi Yaqub bukan Tuhan, tahu segala-galanya, tidak. Oleh kerana itulah, hati Nabi Yaqub ketika itu menjadi lembut, dan dia telah membenarkan untuk dilepaskan Bunyamin ketika itu. Cuma Nabi Yaqub minta anak-anak mereka semua ni bersumpah. Dulu mereka tidak minta. Dulu Nabi Yaqub tidak minta. Tapi sekarang ni Nabi Yaqub minta mereka ni bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah. Aku tidak akan lepaskan Bunyamin sehingga kamu ini memberikan sumpah kepada aku atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mana bersumpah atas nama Allah. Jadi mereka pun bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, mana untuk jaga Bunyamin betul-betul dan berjanji untuk bawa Bunyamin. Itu peringkat pertama, ya. Jadi 3 ayat ni, ayat 66, 67 66
67 68 ya, ayat 3 ayat yang kita akan baca ni. Tuan-tuan kena perhatilah, kita semua kena perhati, tadabbur. 3 ayat ni penjelasan tentang perkara takdir. Sebab dalam salah satu rukun iman, salah satu daripada rukun iman yang kita imani, yang kita belajar tu, salah satu daripada rukun iman iaitu apa dia? Percaya kepada qada dan juga qadar. Jadi kepercayaan kepada qada dan juga qadar ini, macam mana kita nak percaya tentang qada qadar? Ini penjelasan dia. Penjelasan dia. Pertama, qada qadar ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan kita kena ingat, kita tidak tahu apa yang berlaku. Kan? Kecuali perkara itu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu berlaku, baru kita tahu. Kan? Sebelum tu kita tidak tahu. Contoh esok apa yang berlaku, kita tidak tahu. Kan? Kita tidak tahu. Kan? Kecuali apabila sampai hari esok dan kita tengok perkara itu berlaku, baru kita tahu ini berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah sama ada baik atau buruk semua. Takdir Allah ni bukan perkara baik saja dak, baik buruk. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat lain, kullum min indillah. Wahai Muhammad, bagi tahu pada manusia, semua perkara itu daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Ini dari sudut akidah kita. Mana akidah kita, pertama sekali kita kena meyakini segala perkara ini berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perkara yang telah Allah Taala takdirkan. Cuma dalam perkara takdir ini dia ada dua bahagian. Satu, takdir bermaksud ketetapan, perkara yang Allah Taala tetapkan. Yang kedua, qada, pelaksanaan kepada takdir. Pelaksanaan kepada takdir daripada perkara yang Allah Taala takdirkan berlaku. Jadi sebahagian daripada perkara takdir ini sudah berlaku, dan apa perkara yang sudah berlaku itu sudah kita dapat ketahuilah, kerana kita ketahui itu kerana ia sudah berlaku ataupun ia sedang berlaku sekarang ini. Cuma perkara yang akan datang ni kita tidak tahu. Kan? Jadi nisbah kepada perkara yang sudah berlaku ini, kalau sekiranya perkara itu berkaitan dengan kebaikan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ia berkaitan dengan kesusahan, musibah ataupun mudarat, tu kita sabar dan kita terima perkara tersebut daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut perkara yang sudah berlaku. Nisbah kepada perkara yang akan berlaku ini, tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Sebab kita tidak tahu. Lainlah kalau kita sudah tahu. Jadi perkara yang akan datang ni kita tidak tahu. Jadi daripada kita tidak tahu ini, Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita, kan? Ataupun Allah Taala berikan panduan kepada kita, iaitu kita berusaha daripada perkara yang kita tidak tahu ini. Maksudnya kita di atas perkara yang kita nak sesuatu ni berkaitan dengan akan datang, kita tidak tahu. Kan? Jadi oleh kerana kita tidak tahu, kita kena usaha. Jadi hubungan ni, bila kita sebut tentang takdir, dia akan ada beberapa perkara. Pertama, usaha kita, kan? Dan bersama dengan usaha kita itu, iaitu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala cerita usaha, doa dan tawakal. Ada yang kata 3. Mana usaha, doa, tawakal. Ada yang mengatakan 2 saja, iaitu doa, usaha. Daripada usaha ni, doa dan tawakal itu sekali. Kan? Mana 2 bayang. Satu, kita berusaha. Setelah mana kita berusaha, kita bertawakal pada Allah. Cuma cara kita bertawakal pada Allah, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi apabila kita lalui perkara seperti ini, kemudian natijah daripada apa yang berlaku ni, kalau sekiranya apa yang kita kendaki itu berlaku, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya berlaku sebaliknya atau tidak berlaku, atau berlaku sebaliknya, kita sabar dan kita terima, kita menerima seadanya. Ini semua takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kelebihan orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada pada orang kafir. Orang kafir dia tidak ada kepercayaan seperti ini. Sebab itulah mereka akan datang ni. Terus kita akan baca. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi peringatan kepada kita, kan? Bagi panduan kepada kita supaya kita tidak berputus asa. Kan? Maknanya di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kenalkan kepada kita ni, kita masih boleh berusaha, untuk kita melepaskan diri kita daripada kesusahan tersebut.
ataupun apa yang kita kendaki ni kan, apa yang kita nak kendaki itu, maknanya kita boleh berusaha. Kita boleh berusaha. Kan? Walaupun kita tidak tahu, tapi kita kena usaha. Jadi usaha itu penting. Jadi 3 ayat yang kita baca ni, ayat 66, 67, 68 dalam surah Yusuf ni, ini penjelasan tentang perkara takdir. Jadi kita akan perhati okay, daripada ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada kita ini, apa yang sebagai orang Islam kita kata bagaimana kita patut ada akidah kita, patut berada dalam hati kita ataupun kepercayaan kita ni. Jadi kita bacalah. Jadi Nabi Yaqub biasanya memang dia tidak tahu apa berlaku di Mesir. Apa berlaku di Mesir. Sebab tu dia minta supaya Nabi Yaqub minta dalam ayat 60 kita baca sebelum ni, supaya anak-anak dia ini berjanji untuk jaga Bunyamin sungguh-sungguh. Kan? Mana tidak buat perkara yang akan berlaku. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Yaqub ketika itu adalah daripada keinginan ataupun hajat yang ada dalam hati dia. Dia nak anak dia selamat. Itu semua. Dia nak anak dia selamat. Daripada keinginan dia menghendaki anak dia selamat, maka dia buat seperti itu. Macam kita nak sesuatu. Kita nak sesuatu daripada kehendak kita ni. Daripada kehendak tu kita bukan nak saja kemudian serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Kita hendak sesuatu, kita kena usaha. Macam rezeki contohnya, rezeki. Rezeki kan. Kita tahu Allah Taala bagi rezeki dan kita pun nak rezeki kita. Allah Ta'ala, Allah yang menentukan rezeki pada kita dan Allah yang memberikan rezeki pada kita. Jadi adakah dengan kita nak rezeki itu, kita nak rezeki, daripada nak rezeki itu nak saja begitu kah? Tidak. Allah Ta'ala menetapkan, ini dia panggil sunnatullah, satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas urusan takwin ini Allah Ta'ala sebut. Allah tetap ni kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan setiap perkara itu ada asbab dia. Mana Allah jadikan satu perkara itu berlaku dengan asbab. Dia bukan, walaupun Allah Ta'ala tidak berkuasa, cuma dia dengan kudrat dia, dengan kehendak dia, dia menjadikan kehidupan di dunia ini seperti itu. Makna ada asbab. Mana kalau kita kata nak anak contohnya, nak anak. Nak anak, kalau kita nak anak saja tu boleh anak ke kita? Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa memberikan anak kepada kita. Kan? Walaupun kita tidak berkahwin, tapi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni, siapa-siapa nak anak dia kena berkahwin. Daripada perkahwinan itu, Allah yang tetapkan seperti itu. Daripada apa yang telah Allah tetapkan, dia berlaku. Berlaku itu dengan ketetapan daripada kerana Allah menetapkan sedemikian. Adapun di hari akhirat sana, kejadian manusia itu bukan dengan sebab beranak, dengan sebab berkahwin, beranak apa semua, tidak. Makna Allah Ta'ala berkuasa. Contoh seperti mana rezeki lah, rezeki. Allah yang bagi rezeki pada kita. Kita tidak kata dah Allah Ta'ala bagi rezeki kan. Dalam hadis tu Nabi SAW cerita ulat dalam batu tu pun Allah bagi rezeki. Dia kata Allah bagi. Lepas tu dengan sebab Allah bagi rezeki tu kita tak payah kerja lah. Duduk saja-saja. Ini nak menunjukkan kepada kita ni, kita kena faham perkara-perkara ni. Jadi daripada apa yang kita kendaki ni, contoh kita nak rezeki kan, kita nak jadi kaya, contoh nak jadi kaya, nak duit banyak, tak salah, tak apa, tidak masuk neraka dengan sebab kita nak duit banyak, nak gaji besar kan, nak rumah mewah, nak kereta mewah. Ambil lah sebanyak mungkin kalau kita nak. Cuma daripada apa yang kita nak ni, kita kena usaha. Kita tak tahu kita apa yang kita kendaki itu dapat atau tidak dapat. Tapi oleh kerana kita nak, kita usaha. Cuma setelah mana kita usaha, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala usaha kita. Ini cara Allah ajar. Kalau apa yang kita kendaki itu kita dapat, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak dapat, kita sabar. Itu kelebihan orang berimannya. Dia tidak jadi apa panggil tak tentu arah apa semua, tidak. Orang yang tidak tentu arah ni orang kafir ya. Tak dapat tu tak tentu arah sebab dia tidak ada panduan bagaimana nak menghadapi situasi tersebut. Orang beriman ada masalah apa? Sebab dia faham perkara yang berlaku ini pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak dapat apa, tak ada apa-apa. Mana Allah Taala tidak izinkan ataupun apa yang dikehendaki itu tidak menepati dengan apa yang telah Allah tentukan pada dia. Jadi tidak berlaku. Kan? Ini kita akan baca ni. Jadi Nabi Yaqub, dia asalnya Nabi Yaqub AS ni dia nak Bunyamin itu selamat.
supaya tidak berlaku perkara yang sama kepada Bunyamin sebagaimana berlaku pada Yusuf. Itu keinginan yang ada dalam hati Nabi Yaqub. Jadi keinginan tu membawa dia itu berusaha untuk selamatkan Bunyamin. Tu maksudnya. Dia berusaha untuk selamatkan Bunyamin. Bagaimana? Ni dia bagi panduan. Dia bagi panduan kepada anak-anak dia, 10 orang, 11 orang ni. Dia kata apa dia? Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub ini adalah daripada usaha Nabi Yaqub untuk menyelamatkan Bunyamin. Usaha Nabi Yaqub. Dalam ayat sebelum itu keinginan dia. Sekarang ni usaha dia. Bagaimana usaha dia ni supaya Bunyamin ni selamat ataupun anak-anak dia tu semua dia selamat. Anak-anak dia semua selamat. Maknanya dia nak Bunyamin. Dia sebenarnya dia nak Bunyamin tu selamat. Dalam kedatangan kali pertama, Nabi Yaqub tidak pesan apa seperti ni kepada anak dia. 10 orang tu. Tak besar pun. Tapi ketika mana kedatangan kali yang kedua, pemergian mereka kali kedua ke Mesir ini, Nabi Yaqub pesan kepada anak dia. Kenapa? Sebab dia nak Bunyamin itu selamat. Dia kata apa dia? Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid. Dia kata, wahai anak aku, jangan kamu masuk Mesir ini min babin wahidin, daripada satu pintu gerbang, kita kata. Mana satu laluan. Kenapa dia kata seperti ini? Mana jangan kamu masuk pintu yang satu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Akan tetapi kamu masuk Mesir itu melalui pintu yang berbeza-beza. Mana pintu masuk? Pintu di sini mana pintu masuk? Laluan masuklah. Laluan masuk. Bukan pintu macam pintu kita ni, tidak. Bukan pintu rumah. Pintu ni mana pintu masuk. Kan? Sebab nak masuk, kita kata sebuah negara tu dia banyak pintu masuk. Kan macam kita nak masuk foreigner nak masuk negara kita tu, boleh masuk melalui Perlis, boleh masuk melalui Kelantan, boleh masuk melalui macam-macam lagi lah teman. Kan? Pintu masuk kalau sebelah sana tu melalui Johor, sebelah kita kata ni sebelah selatan ni kan, masuk melalui Johor, masuk melalui Melaka, masuk melalui Pahang ke apa semua. Jadi pintu masuk tu banyak. Dia bukan satu. Biasa negara bukan satu je pintu masuk. Hatta kan, kalau kita zaman sekarang ni lagi dah melalui pintu udara, pintu darat, pintu laut. Kan? Macam kita contohnya tu nak masuk Kelantan kan. Kalau kita ceritanya sebuah pada negeri, Kelantan, kok Gua Musa pun boleh masuk Kelantan. Kok Terengganu pun boleh masuk Kelantan. Jadi banyaklah pintu masuk kita kata. Jadi masuk melalui pintu tu, mana pintu yang banyak pintu lah, jangan masuk pintu yang satu. Kenapa Nabi Yaqub pesan seperti ini? Beberapa perkara disebut oleh ulama tafsir lah. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Yaqub pesan ni supaya mereka tidak masuk melalui pintu. Kalau mereka masuk satu pintu, tuan-tuan sekalian, jadi mereka ni kena faham, kedatangan mereka, kalau mereka masuk tu pintu, dia akan nampak jumlah yang banyak. 11 orang, ramailah. Sekali masuk tu, sekali masuk mana ramai. 11 orang kita. Jadi kita kena ingat keadaan ni, zaman ni, ini zaman kesusahan dia panggil, zaman getir. Zaman ramai orang susah, kita kata. Ramai orang susah. Susah dari sudut keperluan tidak cukup lah. Sebab musim kemarau. Kan? Dan memang ketika ini pun kita kata keadaan manusia ni ramai susah. Dan mereka pergi ke Mesir ketika itu untuk mendapatkan gandum. Kan? Dan untuk mendapatkan gandum mereka kena ada barang-barang pertukaran. Barang-barang dagangan, barang-barang untuk ditukar dengan gandum. Jadi ketika ini akan banyak berlaku, kita kata rompakan ataupun penculikan atau kecurian dan sebagainya. Maknanya masing-masing, sebab bila tidak ada ni mendorong manusia untuk mencuri. Kan? Kenapa? Sebab tak cukup keperluan lah. Oleh kerana itulah saya selalu sebut di antara peranan kerajaan kan, sesebuah kerajaan, tak kira mana-mana kerajaan sekalipun, pemerintah, dia bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah ini kan, bila dia naik, diangkat jadi pemerintah, dia kena fikir macam mana rakyat dia boleh hidup senang. Biar cukup, sekurang-kurangnya senang, keperluan hidup cukup.
Dia bukan senang dengan makna mewah, ada segala-galanya, tidak. Sekurang-kurangnya senang, cukup, keperluan dia cukup. Dari sudut nak bayar rumah, nak bayar kenderaan, anak sekolah, keperluan hidup cukup. Ini tanggungjawab kerajaan. Bukan tanggungjawab kita, kerajaan. Dia kena usaha. Dia kena fikir, dia kena usaha. Kita kata, biar cukup keperluan rakyat. Kan saya tidak bercakap saja-saja ni. Allah Ta'ala cerita dalam ayat lain. Allah Ta'ala cerita dalam ayat lain. Sebab itu hak rakyat. Kita kata hak rakyat lah yang berada dalam sebuah negara. Hak rakyat ini adalah kehidupan yang senang. Jadi kerajaan itu berperanan untuk memberi kesenangan kepada rakyat. Cukupkan keperluan mereka. Kan? Kena usaha. Ya, kalau ada mana-mana rakyat susah, kerajaan akan bertanggungjawab. Allah akan soal dia ada, walaupun ada seorang rakyat yang susah. Kan? Dan rakyat Malaysia ni bukan berada di KL saja. Hok dalam gunung orang asli tu pun rakyat Malaysia juga tu. Kena faham tu. Kalau kata Perdana Menteri kau, raja kau, dia kena fikir tu tanggungjawab dia tu. Kena beri kesenangan. Kena beri. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kisah Zulkarnain tu kan, surah Al-Kahfi tu, cuba tengok Zulkarnain pergi ke mana. Zulkarnain bila jadi pemerintah, dia masuk dalam hutan tu, berjumpa dengan kaum la yakaduna yafqahuna qawla. Dia jumpa dengan manusia, dia hampir-hampir mereka tu tak faham. Zulkarnain tak faham percakapan mereka. Apa dia ni? Tapi bila bercakap akhir sekali faham juga dah. Lalu kaum itu mengadu pada Zulkarnain. Qalu ya Zulkarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka mengadu, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj ni telah melakukan kerosakan kepada kami ni. Boleh tak kamu tolong kami ni bina satu benteng supaya mereka ini tidak lakukan kerosakan dan menyusahkan kami ni. Di situlah ulama buat kesimpulan. Kan? Mana hak rakyat tu? Rakyat kalau dia susah, dia kena mengadu, dia mengadu kepada pemerintah. Pemerintah kena bertanggungjawab. Selesaikan masalah rakyat. Sebab tu Allah datangkan kisah. Tidak kisah itu panduan untuk siapa dia tu. Apa faedah Allah Ta'ala ceritanya? Itu panduan untuk pemerintah. Jangan. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, bila rakyat berada dalam keadaan susah, kan? Tambah-tambah kesusahan yang berkaitan dengan keperluan hidup, dia akan mendorong perbuatan ni, perbuatan merampok, perbuatan mencuri. Hak merampok, mencuri itu apa sebenarnya? Kalau kita tengok kan, kalau kita tangkap dia, bukan kerana dia kaya pun kadang-kadang. Susu anak, pampers anak, kadang-kadang curi dari supermarket tu kan. Curi tu nak beli apa dia? Nak beli susu anak, nak beli pampers anak. Mana keperluan asas pun mereka tidak cukup dah. Mana pemerintah? Dosa semua ni, pemerintah akan tangguh semua ni. Dia kena fikir semua ayat dia. Sebab tu, ini sebab kita kena ingat, zaman ni zaman kesusahan. Jadi Nabi Yaqub bimbang ketika itu manusia kira berebut nak dapatkan keperluan masing-masing, dan mereka ketika ini cuba mencari peluang lah. Mencari peluang. Jadi kalau mereka masuk dalam pintu, melalui pintu yang sama, jadi akan dilihat mereka ini satu kumpulan yang besar. Satu kumpulan yang besar. Makna 10 orang ni. 10 orang. Sebelah orang kita. Bila sebelah orang, satu sekali masuk tu sebelah orang, jadi manusia, kita kata mata-mata yang jahat ketika itu, mata-mata yang jahat, ya, yang melihat ketika itu, memerhati, mencuri lah, pencuri, perampok. Biasanya kalau perampok ni dia akan merampok seperti ni lah. Kalau tengok satu puak ni, barulah dia ropok kata-kata. Sebab tentu sekali ropok ni, sekali ropok tu tentu sekali harta tu banyak, barang dagangan banyak untuk dirampas. Kira-kiranya Nabi Yaqub pesan seperti ini untuk mengelakkan musibah rompakan tu berlaku, ataupun penculikan berlaku terhadap mereka ini. Rompakan kan lebih kalau kita kata lebih tepat makna rompakan lah kan, sebab penculikan ni biasanya berlaku kepada kanak-kanak ataupun orang bersendirian. Ni ya. Kalau ni kiranya mereka ni sudah dewasa, sudah besar ni, jadi mereka tidak colek. Biasanya rompakan. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam ayat yang lain, sebab manusia ni kan, dia bukan semua baik manusia ni. Sebab tu kita berlindung daripada mata-mata yang jahat, mata-mata yang melihat, yang memandang sesuatu tu dengan kejahatan. Kan tengok, dia ada tu mata-mata
penyakit ain dia panggil, penyakit mata. Dia tengok ni kan, dia bukan tengok pandangannya tu, mana pandangan jahat. Nak colek, nak mencuri, tengok dia. Dia berdengki, timbul perasaan dengki dan sebagainya. Inilah pandangan-pandangan seperti ini. Jadi kira-kiranya nak berlindung daripada mereka seperti ini. Usaha. Di sini menunjukkan usaha Nabi Yaqub AS. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala cerita Nabi pun berusaha, maka kita yang tidak Nabi, lagi-lagi kita kena berusaha. Kita tak boleh kata ada sebab Nabi, dah sebab Nabi tak perlu usaha lah. Tak. Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala pun mereka tetap berusaha. Ya. Ni di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan Nabi Yaqub AS ni bimbang, kalau sekiranya berlaku apa-apa musibah kepada anak dia ni, kalaulah mereka masuk satu laluan, satu laluan, tiba-tiba berlaku musibah, jadi Nabi Yaqub akan kehilangan kesemua anak dia. Kira-kiranya bila berlaku contohnya pembunuhan, ketika tu berlaku akan kehilangan. Kita kata tenggelam tanah runtuh kau kita kata. Jadi habis anak dia tu hilang. Ya. Tapi kalau sekiranya masuk melalui pintu berbeza-beza ni, jadi kalau berlaku musibah di laluan ni, jadi yang lain itu selamat. Seperti contoh kita kata kan, contoh anak kita 10 kan, kita naik satu bas. Semua tu naik satu bas. Ya. Jadi tiba-tiba bas tu accident, jatuh gaung contohnya. Jadi semua akan meninggal. Jadi untuk selamat ni maknanya dia naik berasingan. Kalau kata bas ni accident, terjun dalam gaung apa semua, walaupun kehilangan 2-3 orang dia, tapi ada lagi yang selamat. Jadi kira-kiranya untuk mengelakkan maksudnya musibah yang besar. Musibah yang besar. Kalau berlaku musibah maknanya hilang semuanya. Ini usaha Nabi Yaqub. Macam yang pertama tadi tu, kalau mereka masuk pintu berasingan, jadi nampak sikit lah. Kalau kata ada 6 laluan masuk, jadi daripada 6 ni 12 orang, sebelah orang tu masuklah 2. Jadi tidak dilihat sangat sebagai satu kumpulan kafilah yang ramai. Jadi tidak menarik minat pencuri atau perampok untuk merampok. Keadaan seperti itu. Ini usaha Nabi Yaqub. Sebenarnya apa yang disebut oleh Nabi Yaqub ini adalah daripada keinginan dia nak selamatkan Bunyamin. Jadi dia usaha. Dia usaha supaya anak dia selamat dengan cara memberi panduan kepada anak dia ni untuk masuk Mesir. Jadi dia kata seperti ni kan, wa dakhulu min abwabin mutafarriqah, akan tetapi kamu ni masuk melalui pintu yang berbeza-beza. Kemudian tengok, ini dari sudut akidah ni. Dari sudut akidah. Nabi Yaqub kata, wa ma uni ankum minallahi min syai'. Ini penting. Mana daripada usaha kita ni, daripada usaha kita, segala usaha yang kita lakukan, kita kena ingat ayat ni. Ayat ni adalah panduan dalam akidah kita. Apa dia? Wa ma uni ankum minallahi min syai'. Tidaklah apa yang, maksudnya apa yang aku bagi tahu kepada kamu ni, aku nasihat pada kamu, panduan yang aku berikan kepada kamu, tidak pun dapat menyelamatkan kamu daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala sikit pun tidak. Mana daripada usaha ni kena faham, daripada apa yang usaha kita, apa yang kita usahakan ini, terusnya usaha kita ini tidak dapat menghalang perkara yang telah Allah Taala takdirkan. Bukan. Dia mana kalau Allah Taala takdirkan, contohnya kalau Allah Taala takdir musibah berlaku, kita usaha untuk mengelakkan diri kita daripada musibah yang berlaku, tuan-tuan, takdir Allah ke ikhtiar kita? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham kan? Nak mudah faham. Ini nak mudah kita faham lah. Kita nak balik kampung. Kita nak balik kampung. Kita nak selamat lah. Kita selamat dan keluarga kita selamat. Apa yang kita buat? Kita cek tayar. Sebelum kita balik kampung kan, kita cek ke mana kita buat spot cek kereta kita ni. Servis minyak hitam okey. Kan? Cek tayar okey, situ okey, suspension semua okey. Semua okey semua dah. Awak masuk pusat servis, kiranya
cek seluruh kereta kita apa semua ni, okey, boleh berjalan jauh. Kan, minyak hitam apa semua dah tukar dah apa semua, okey, beres. Dari sudut kereta tu beres dah. Lepas tu dari sudut kita berhati-hati ni, mana kita pakai tali pinggang keledar, kita apa-apa tidur cukup apa semua kita bawa. Mana kita bawa tu, apa yang kita buat itu daripada keinginan kita nak selamat. Kita nak selamat anak kita selamat. Kita pun bawa dengan berhati-hati sebab kita nak selamat. Saya sendiri pun kan kata, sebab kerja kita tiap-tiap hari kuliah dengan motor, dalam hati ni sentiasa doa berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamat. Kita usaha lah. Kita naik belah-belah hati, dok naik macam mak rempit apa semua kan. Itu kita lakukan itu untuk apa? Untuk kita selamat. Ikhtiar kita untuk selamat. Tetapi tuan-tuan kena faham, kita selamat tu kan, daripada ikhtiar kita ke ataupun Allah Taala takdir kita selamat. Kenapa? Kita selamat tu daripada ikhtiar kita ke yang menyelamatkan kita sampai ke destinasi, ataupun Allah takdirkan kita tu selamat. Hakikat sebenarnya Allah yang takdirkan kita selamat. Kan? Ataupun sebaliknya, contohnya kan, kita dah cek dah tayar apa semua kan. Tiba-tiba aksiden juga, tiba-tiba pecah juga tayar. Mana berlaku juga aksiden, berlaku juga musibah. Kenapa? Sebab nak bagi tahu kepada kita kan, apa yang kita ikhtiar ni, ikhtiar kita untuk selamat bukanlah akan dapat menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu daripada perkara yang Allah Ta'ala takdirkan. Mana Allah takdirkan kita selamat-selamat, bukan ikhtiar kita yang menyelamatkan kita, itu tidak. Kan? Ataupun kita ikhtiar untuk selamat, Allah takdirkan musibah berlaku, dia tetap berlaku musibah. Macam kita kata kapal terbang, terhempas. Kan? Tuan-tuan nak kata engineer tak check, engineer check dah. Biasa-biasanya kita kata sebelum penerbangan tu berlaku kan, engineer tu check situ, mana complete lah. Sebelum setiap kali terbang tu dia ada, saya pun tidak tahu lah, lebih-lebih tu tidak tahu kan. Cuma kita boleh andaikan mana ada kelulusan dah daripada engineer, daripada siapa-siapa yang bertanggungjawab ketika itu, mana boleh terbang, kapal ni boleh terbang. Kan? Itu daripada ikhtiar. Tetapi kalau Allah Ta'ala takdirkan ya, terhempas ke, terjatuh ke, terjunam ke apa semua kan, adakah ikhtiar kita untuk selamat tu dapat selamat? Tidak, dia akan terjatuh juga. Sebab Allah takdirkan seperti itu. Waktu orang Islam kan, dia percaya bila berlaku satu musibah kan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini semua daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima. Tidak seperti mana orang kafir dah hilang, tak tahu harus apa semua kan. Ini perkara yang berlaku. Sebab tu Nabi Yaqub kata, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Tidaklah apa yang aku bagi tahu pada kamu ni dapat menyelamatkan kamu daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala terhadap yang berlaku tu. Maksudnya kalaulah Allah Taala takdirkan kamu tu kena musibah kan, walaupun aku memberikan cadangan, mana memberi panduan pada kamu sebagai usahaku untuk kamu selamat, kamu tetap akan kena musibah. Seperti itu. Mana ikhtiar kita tidak memberi kesan kepada kita tu. Tetapi kita kena usaha, sebab itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah, kita kena usaha. Itu perbuatan hamba. Sebab kita tidak tahu. Kenapa? Inil hukmu illa lillah. Tidaklah ketetapan hukum. Hukum sini mana perkara yang telah Allah tetapkan. Itu mana hukum. Cuma hukum ni mana hukum takdiri, mana hukum yang telah Allah Ta'ala tetapkan daripada takdir dia. Mana hukum takwini. Hukum Allah ni ada dua kan. Satu hukum takwini, dia panggil hukum daripada kejadian peristiwa yang berlaku di alam ini. Itu hukum takwini. Kan? Berlaku kemarau, berlaku tanah runtuh, berlaku ni jambatan runtuh lah, banjir besar lah, itu dia panggil hukum takwini. Berlaku itu daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukum yang berlaku. Yang kedua hukum tasyri'i, hukum Allah berbentuk tasyri'i. Mana hukum Allah berbentuk arahan, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena solat, itu tasyri'i, syariat. Kena solat, kena puasa, tak lama lagi 2-3 bulan kita nak puasa ni. Kena tutup aurat. Itu ketetapan Allah, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukum tasyri'i. Jadi hukum di sini mana hukum takwini. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum ketetapan terhadap satu perkara itu berlaku melainkan ia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita.
Cuma kerana kita tidak tahu perkara yang akan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan itu kita tidak tahu. Bila kita tidak tahu, kita kena usaha. Contoh, kita bekerja kan, macam tuan-tuan kerja makan gaji ni mungkin tak dapat sangat. Yang kerja dapat pendapatan harian macam rider apa semua ni kan, dia tahu tak dia dapat rezeki berapa hari ni? Dia tahu? Dia tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala sudah takdirkan kepada dia tu berapa dia dapat, dia tahu. Mana Allah Maha mengetahui. Kenapa Allah dia takdir tetapkan? Kita tidak tahu. Kan? Dengan sebab kita tidak tahu, kita usaha. Kita usaha kan? Pergi situ, pergi sini, cari tu, cari apa sini. Kan? Bawa tu, akhirnya saya dapatlah RM80. Kan? Ataupun RM100 kita kata. Bila dapat tu, mana kita tahu, mana kita yakin ini daripada apa yang telah Allah tetapkan. Walaupun kita usaha lebih. Ada kawan kita seorang, dulu dia driver taksi lah. Kan? Jadi kita duduk sembang dengan dia. Dia target biasanya 300 hari lah. Bandar kalau dapat 300 dia pulang balik lah. Tu dia kadang-kadang dia bawa taksi ni. Daripada pagi tu sampai ke malam. Bajet target dia dapat 300 satu hari. 300 tu total semualah. Mungkin tolak situ tolak sini mungkin. Okay, dia ada, tak ingatlah dia sebutnya, cuma dia kata 300. Ya. Jadi pagi tu pas subuh dia turun dah. Kadang-kadang sebelum subuh dia turun. Ya. Kalau kita kata asal tu dah cukup dia balik dah. Kan selagi dia bawa. Mana gitu target dia. Tak dia ada satu ketika tu. Dia bawa pagi dapat booking. Kan. Bawa pagi tu dapat dah 300. Kan. Orang pagi dah 300. Kan. Kalau dia balik dia usaha lagi. Dia usaha tu dapat apa? Dekat 700-800 satu hari. Tapi tidak tiap-tiap hari dah. Hari tu saja. Maknanya dia tak tahu, dia sendiri pun tidak tahu. Itu daripada perkara yang Allah Ta'ala takdir untuk di hari tu. Dan ada juga dia kata dia target sampai tengah malam pun tak dapat 300. 100 pun tak dapat. Ada juga ya lagu tu. Jadi semua ini daripada kan, maknanya perkara takdir Allah ni baik buruk kita tidak tahu. Tapi kita sebagai hamba kita usaha. Dan di samping kita usaha ni, setelah mana kita berusaha, kan, kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi Yaqub dia kata seperti ini, alaihi tawakkaltu, ke atas dialah Allah Subhanahu Wa Taala aku berserah. Setelah mana aku jadi tawakal dalam ayat ni Allah Taala sebut tawakal ni, tawakal setelah mana dia usaha. Kan? Sebab Nabi Yaqub ketika ni dia sudah tua dah. Dia sendiri tak mampu nak pergi bersama-sama. Kan? Kalau sekiranya dia ni masih muda lagi dan dia masih ada kekuatan, mungkin dia sendiri akan pergi ke Mesir. Kan? Sebab dia pun sudah tua ketika ni, tak larat dah kita kata. Jadi ketika ini dia melepaskan anak dia untuk pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Tetapi sebagai seorang ayah, dia sayang kepada anak dia. Kan? Dan dia nak anak dia ni supaya selamat, tidak berlaku apa-apa musibah. Jadi dia usaha. Jadi Allah Ta'ala cerita usaha Nabi Yaqub untuk menyelamatkan anak dia. Apa yang disebut tu ada daripada usaha dia. Setelah mana dia usaha, dia pun tawakal. Kan? Tawakal. Jadi alaihi tawakkaltu, ke atas dialah aku menyerahkan urusan aku ni, apa yang aku kendaki ini. Kan? Aku nak anak aku selamat. Ini usahaku, aku serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita. Bukan serah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak usaha. Serah pada Allah Taala. Dah usaha. Macam kita contoh kita nak balik kampung kan. Kita nak balik balik kampung. Apa-apa berlaku tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tayar pun tak cek, kan minyak hitam pun tak cek, main belasah seperti itu saja. Tidak seperti itu. Kita cek pressure dululah. Kita usaha pakai tali pinggang radar, bawa elok-elok. Kita serah pada dia apa berlaku. Tiba-tiba berlaku juga musibah. Dah berlaku tu, itu perkara takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita tidak pun menyelamatkan kita. Tidak boleh menyelamatkan kita. Serah pada Allah. Macam kita bekerja kan. Kita dah kata dah Allah Ta'ala bagi rezeki, tak payah kerja. Kalau Allah bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Dia tidak akan dapat rezeki. Sebab apa? Sebab Allah menetapkan rezeki untuk hamba di dunia ini melalui asbab.
Tuan-tuan nak rezeki, tuan-tuan kena kerja. Cari rezeki. Tak boleh kata saya nak ada Allah bagi rezeki, duduk saja mati kebululah kita. Seperti contohnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kalau kita nak hilangkan lapar dalam perut kita ni, kalau kita lapar kan, Allah Taala tetapkan lapar ni kita kena makan baru hilang lapar. Itu sebab dia. Mana sebab makan baru lapar tu hilang. Yang menghilangkan lapar tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak makan pun Allah boleh hilangkan lapar. Buktinya di hari akhirat nanti ahli syurga dia tidak lapar walaupun tidak makan. Ini kita cerita ni kehidupan di dunia. Allah menetapkan seperti itu. Jadi kenapa kita kata dah kalau Allah Taala nak kita lapar, kita hilang lapar, tak makan pun kita tak lapar, dah tak payah makan. Tak payah makan, tentu tak payah makan. Dah Allah Taala yang menghilangkan lapar kan. Tidak gitu, tak makan mati kebuluk lah. Jadi kita kena makan. Cuma kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang menghilangkan lapar. Begitu juga dalam apa saja usaha kita, kerja kita. Ni kita usaha, kemudian kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas urusan kita yang kita kendaki itu apa yang berlaku. Sama ada A ke B ke C ke D ke sebaliknya ke, dapat lebih ke dapat kurang ke, kita serah pada dia. Kalau kita dapat lebih, maknanya Allah Taala mentakdirkan pada kita tu lebih. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat kurang kan, atau sebaliknya, kita sabar dua ni. Sebab dua sifat ni dah sifat ahli syurga. Kan? Sabar dan juga syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada dialah semua hamba-hamba yang ada sifat tawakal ini akan serah urusan. Kan? Mana hamba-hamba Allah yang ada sifat tawakal, inilah sifat dia. Dia akan serahkan segala urusan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah mana dia berusaha. Kalau jenis serah urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak usaha, itu bukan sifat ahli syurga. Jadi malah lah pulaknya. Tidak. Dia kena usaha, kemudian kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini kita dapat buat kesimpulan, mana hajat sesuatu yang kita nak tu, daripada sesuatu hajat yang kita nak mendorong kita untuk kita berusaha. Daripada kita usaha ni, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam ayat yang lain Allah Taala cerita bersama dengan tawakal itu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan kita bertawakal tu, kita boleh berdoa pada Allah, ya Allah, daripada apa yang aku usaha ni gini-gini, saya minta kau tunaikanlah. Itu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam ayat ni Allah Taala tidak sebut, tapi dalam ayat yang lain Allah Taala bagi tahu kepada kita supaya berdoa pada dia. Okay. Tak apalah, kita berhenti di sini insya-Allah. Tak sempat nak baca satu ayat lagi. Insya-Allah kita akan baca dalam kuliah akan datang insya-Allah. Kita berhenti ayat 67. Hari ini insya-Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri, minta ampun kepada Allah, minta maaf dari dosa saya. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.